الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dikasihi tuan pengurusi majlis, yang dikasihi tuan rumah Nayu Cik Amik dan isteri dia, dan semua Tok Imeh yang hadir, Tok Nebel yang hadir, dan tak lupa pada Nayu-Nayu yang hadir, terutama Nayumi kayu pokok bersama kita, dan semua muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu bapa yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah memberi taufik dan hidayah pada kita semua, tuan-tuan. Pada malam yang mulia ini, Allah beri kita dapat mari berimpun di sini dalam satu majlis ilmu di bulan yang mulia, iaitu di bulan Rajab. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah panjangkan umur kita, semua dapat hidup di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, alhamdulillah, sebelum daripada ambo kecek ni, tuan-tuan pakat dengar Nayu kita tak diberitahu bahawa dia telah pergi ziarah di pondok ambo baru ni, yang mana sebelum daripada ambo nak buat pondok, tuan-tuan, cerita orang nak kereta tanah. Ketika ambo nak mari kutip kereta di sini dulu, lebih kurang 50 malam, kita mari baca dalam 3 wilayah ni boleh lebih kurang 10 juta dek aku. Jadi bila kita tengah-tengah buat masjid, siap masjid, kita pun masuk budak mengaji. Bila masuk budak mengaji, kita tengok kau maju, ambo pergi jumpa dengan tuan tanah sebelah masjid ambo. Ni cerita mula-mula sikit, tuan. Bila ambo pergi jumpa dengan dia, ambo kata, Pakda, orang panggil Pakda dia, ambo ni nak mari minta tanah sikit sebelah ni. Dia kata apa? Kerana kita kalau nak jual, kita nak beli. Kerana kita nak jadi masa depan. Kerana pondok kita ni nampak orang kau mari ngaji, jadi ambo nak bayar, nak beli kalau nak jual, ataupun kalau nak sesuka saja kau molek baru. Dia pun jawab. Dia kata, mana adik kakak? Dia kata, tak payahlah ustaz, tanah ustaz tu dekat 5 rai dah, buat gapo luahnya? Dia kata, bila dia kata gitu, ambo kata, tak apa, ambo pun kelik 2-3 hari, ambo pergi pondok rumah dia. Kali yang kedua, tak ni kali yang pertama. Kali yang kedua adik kakak, ambo kata, ayah, ambo mari ni tak ada dah kerja lain, mari semula juga. Nak minta tanah ni, kalau nak beli saja mujur, kalau nak jual ambo nak beli. Dia kata tak boleh. Ustaz tanya lagu mana pun Medan. Ambo pun pai Kaabah, klik rumah. Kali yang kedua, tuan-tuan, kali kedua dia tak boleh juga, ambo pun klik rumah 2-3 hari, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala tuan tanah saat ni sakit tak boleh bangun.
Dengan molek ni cerita ni. Supaya puakmu mari malam ni kalau tak kerak kelik mati. Atau kelik sepanjang ayat tadi. Kata dah belakang dah. Hok depan pun tua dah, belakang pun tua. Sama sedang molek. Baik. Kali yang kedua dia tak beri. Amal berkelik rumah hamba adik kakak. Takdir Allah Ta'ala. Orang mari royak kamu, ustaz, tuai tanah tu sakit lah ni. Amal kata, sakit kat peluang aku dah ni. Amal kata, peluang dah ni. Amal pergi rumah dia. Ni tuan-tuan dengan molek cerita. Amal pergi rumah dia kali yang ketiga ni. Tadi 2 kali dah, tak boleh. Pergi kali yang ketiga. Amal tengok dia sakit di atas lembek. Amal pergi masuk dekat dengan dia. Amal kata, ayah. Mula kita panggil bakda, kita panggil ayah. Nak masuk ni nak boleh tanah ni. Di pertama kita panggil bakda. Di kali yang kedua panggil bakda. Di kali yang ketiga kita panggil ayah. Takdir Allah Ta'ala ni kakak, dia ni umur 85, nikah puluh-puluh tahun, tak ada anak. Tu yang tanah. Umur 85. Nikah tu lama dah lah, puluh-puluh tahun dah. Tapi tak boleh anak. Takdir Allah Ta'ala buat lagu tu. Ambo bila dia sakit, ambo pergi rumah dia. Dia duduk dekat dengan kepala dia. Duduk dekat atas katil pak dia sakit tu. Masa tu dia boleh kecek lagi. Tuan-tuan. Cuma uzur tak boleh nak bangun. Muka tua. Ambo pergi duduk dekat dia. Nak tunjuk sikit duduk lagu mana. Ambo pun duduk tuan-tuan. Dekat dia sakit ni. Kepala pak dia sakit ni. Ambo pun duduk. Ambo kata, ayah. Mari mula-mula kita panggil bakda. Mari kali yang kedua kita panggil bakda. Moga dia segar lagi. Ni sakit ni kita panggil ayah. Moga kita tahu dah bila sakit dekat nak mati. Kita pergi duduk kat dia. Kita kata ayah. Ayah lah ni sakit. Ambo ayat ke dia. Yang kedua bila sakit, maknanya ayah ni bila sakit dekat nak mati. Amak berapak selalu dah. Tak ada gato-gato kecek. Kata bila ayah mati, ayah tak ada anak. Ni dengar molek ni. Mak-mak hak mari ni kalau ada tanah sedekah kat kurban. Amak kata ayah lah ni sakit. Bila sakit, makna kita akan mati. Bila ayah mati, ayah tak ada anak. Apabila ayah tak ada anak, ayah mati, boleh siapa saka? Cik jawab hari ni, boleh siapa saka? Boleh siapa? Tak ada anak. Wano tak boleh jawab ke sini. Dia tak ada anak. Siapa orang ke saka? Adik-beradik dia lah bodoh. Adik-beradik boleh saka. Baik. Adik-beradik boleh saka, amak tanya. Tuan tu. Ayah yakin ke ayah mati kalau boleh ke adik-beradik? Adik-beradik buat demo. Khairuk kita dalam kubur bila kita mati. Itu soalan amak tanya dia. Dia jawab mana? Dia kata ambo tak yakin. Bila tak yakin ni lah peluang ayah kena demo kamu. Ayah kena khairuk pada ambo. Sebab bila ayah khairuk, ayah demo. Orang ngaji, orang mari semaya, orang gini boleh pahala. Takdir Allah Ta'ala ni kakak bila mau pergi royak lagu tu, dia pun tak apalah ustaz, ambo berbui. Dia kata, bila bui, takdir Allah Ta'ala 3 hari lepas bui mati adik kakak. Ni dengar molek cerita. Lepas pada bui 3 hari mati. Tetapi adik kakak takdir Allah Ta'ala belum pada mati 3 hari, dia panggil dia pak beradik hok terima saka mari rumah dia. Ni tengok Allah Ta'ala nak buat kerja ni tuan-tuan. Lepas pada amal kelik dia kata tak apalah ustaz, amal bui.
Lepas pada kelik amal tu dia panggil adik-beradik mari rumah dia belakang. Dia kata, semua ni 3-4 beradik ni, kalau aku mati, tanah tu aku beri ke ustaz budak. Dia nak pondok. Aku beri ke dia. Dia rayak dah ke adik-beradik dia belum pada mati. 3 hari lepas beri adik kakak, mati dia. Bila mati, dia lah mayat yang pertama wak naik atas masjid Amba. Dia Amba sendiri jadi imam sembahyang mayat yang pertama. Mayat wak naik atas masjid pondok Amba adalah tuan tanah yang khairat tanah, dan dialah mayat yang pertama wak naik sembahyang atas masjid Amba. Adik kakak, ni takdir Allah Ta'ala. Bila begitu, lepas pada seminggu, siap dah sipir mayat ni, 3-4 beradik tu mari jumpa Amba. Ni cerita ni adik kakak. 3-4 beradik mari jumpa Amba. Dia tanya Amba, Ustaz, lah ni Amba tahu dah, mula habis Amba hak mati ni, dia beri tanah ke Ustaz. Cumanya Amba nak tanya ni, sekat mana dia beri? Adik-beradik 3 mari jumpa Amba. Amba pun tunjuk sekat ni Amba kata ke dia, kawasan ni. Dia pun tengok 3-4 beradik sana, dia kata mana? Dia kata sepik, Ustaz nak lagi, Amba nak beri lagi. Ni cerita ni tuan-tuan, asal nak jadi ke pondok orang tua ni. Bila gitu, adik-beradik dia kata gini, Ustaz wajak dia nak sekat mana? Amba pun tengok kata nak sekat ni ya. Dia kata, Ustaz tak sel ke? Kata Amba tak sel dah balik ni. Bapa? Sebab balik ni apa nama ni banjir semua. Tak kira aku nak berenang dalam ni. Air ada sekat dada ni. Jadi kita kena nambung. Habis kita banyak. Amba kata tak sel, nak sekat ni. Okey tak apa. Dia pun buat surat. Buat surat panggil Amba pergi jabat tanah. Cok DO naik po cok sai. Beres. Susah tuan-tuan. Nak rayaknya tanah tu lah hak dia beri tu Amba buat pondok orang tua lah ni. Setelah Amba siap dah buat masjid yang khairat 3 wilayah ni, boleh 10 juta sebelum daripada ini. Siap masjid tu kita masuk budak ngaji, dan tanah hak khairat orang tua saat ni nama Abdul Muttalib bin Sa'id rahimahullah. Dan atas tanah dia tu kita buat pondok orang tua. Dan hari ni pula tuan-tuan, cerita hak barunya, setelah Amba siap buat pondok orang tua saat ni, bini dia pula beri khairat tanah sambung lagi untuk laki dia mula dah. Amba rasa tak ada sini orang lagu tu. Kau ada sedekah kau ambil geger hamil. Sedekah ya. Hak dia ambil tu bukan orang lain, adik-beradik dia ya. Setengah tu adik-beradik buat pagar pun dia marah. Allah mu ni lalu ke tanah aku. Lalu tu marah dah. Allahu Rabbi ya Karim. Maka nak ceritanya tuan-tuan, orang yang berkhairat tanah, khairat duit, khairat tenaga pada jalan yang baik, Nabi kata selama mana orang guna tempat tu dapat pahala kita dalam kubur walaupun kita mati beribu-ribu tahun adik kakak semua. Jadi apa nak ceritanya, kalau adik kakak mari sini malam ni, takdir kata kalau ada kena masjid, kena tempat orang ngaji agama, lalu kok tanah kita, orang nak tanah kita, beri, jangan saya adik kakak. Beri. Syaratnya kena benda agama. Orang nak masjid, nak pondok, orang pergi minta dengan kita, yang nak minta jalan kau ni, jangan tangguh tuan-tuan. Itu kebajikan bagi kita. Nah, ni setengah orang tuan-tuan, orang minta dia jalan nak buat. Siap minta orang lalu, dia tutup nak pula dah. Allahu Rabbi ya Karim. Maka mau yakin semua hak ada pada malam ni, sekiranya orang minta tanah kita nak lalu, nak buat benda agama, benda baik, khairatlah tuan-tuan, berilah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Supaya malam ni kutip duit anak tadika mengaji, kalau kita beri walaupun skop 2 kop 20 kop, dengan sebab kita beri piti dari budak buat makan buat minum, dia ngaji besar, selama mana dia buat amal tu kita boleh pahala dia kakak semua, tak payah saya. Maka sebab itulah Amba harap
semua yang mari pada malam ni kita tak usah tangguh buat perkara yang baik, kerana kita tak tahu bila kita nak mati tuan-tuan semua. Dah esok ke, lusa ke, tunda ke, tiba-tiba hari ni bulan Rajab yang telah lalu dah dekat seminggu dua dah ni, nak habis dah, nak masuk bulan Syakban pula dah. Dan mudah-mudahan kita nak jumpa bulan Ramadan. Boleh jadi bulan Ramadan tahun ni tahun yang akhir dalam hidup kita. Tahun depan dia boleh tentu kita ada ke tak ada dekat semua. Maka mau nak sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi bersabda pada menantu dia Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ni tuan-tuan, dia ni sepupu Nabi sekali, patut menantu pula sekali. Ni jarang orang tuan-tuan sepupu jadi menantu, tapi lah ni ramai menikah sepupu pula dah. Nikah sepupu. Anak kakak dengan anak adik nikah lama. Hak saat ni Sayyidina Ali walaupun dia menantu Nabi, dia tu anak sepupu sebab dia sepupu dengan Nabi. Dalam satu hadis Nabi larang nikah sepupu tuan-tuan, bukan haram. Dia dekat doa ni dia ada zuriat dalam ramai-ramai tu jadi tak molek, jadi tak comel. Maka sebab itulah Nabi suruh kalau boleh nikah ni jauh, tak kena mengena, supaya jadi kohon luah keluarga kita, kohon meriak lagi zuriat kita tuan-tuan semua. Baik. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ni tuan-tuan, waktu dia kahwin dengan anak Nabi Siti Fatimah radhiyallahu anha, dia umur masa tu 25 tahun dan Siti Fatimah umur 20 tahun mengikut riwayat. Begitu juga Nabi kita kahwin dengan Siti Khadijah. Nabi kita umur 25 tahun, tapi isteri dia tua, umurnya 40 tahun. Adik kakak, dia telah menjadi bujang. Beramah Datuk lelaki belum pada tu. Siti Khadijah ni tuan-tuan, isteri Nabi yang mana waktu hidup atas dunia Allah Ta'ala kira salih waktu dia hidup lagi. Hak mana mari malam ni tina ni tak ada seorang habuk Allah Ta'ala kira salih. Nah, baik bini tu email, baik bini bapa, baik bini siapa pun tak ada Allah Ta'ala kira salih. So kalau Allah Ta'ala puas pun tak kira salih. Nah, ni Allah sendiri yang mencipta makhluk. Satu hari Allah Ta'ala rayak ke Jibril, ya Jibril, mungkin jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merayak ke dia, aku Allah kira salih pada bini dia Siti Khadijah. Sebelum dia meninggal dunia ni aku buat dah istana untuk dia duduk di dalam surga sebelum dia meninggal dunia. Allahu Rabbi ya Karim. Apa kelebihan kita semua lalu? Siapa Allah kira salih adik kakak? Karenanya ialah dia setia dengan suami dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang kata hudah, dia duduk belakang Nabi. Walaupun orang puji, dia duduk belakang Nabi. Walaupun orang nak bunuh Nabi, dia duduk belakang Nabi. Walaupun orang hina, dia duduk belakang Nabi. Walaupun orang benci, dia duduk belakang Nabi. Allahu Rabbi. Supaya cik amik kita malam ni ya tuan-tuan, gapo orang kata kamu gapo pun dia tetap bersama. Maka orang ni orang yang setia dia panggil, maka orang ni ada kelebihan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Siti Khadijah dia ada kelebihan besar kerana dia setia dengan Nabi tuan-tuan. Orang benci pun dia duduk dengan Nabi, orang marah pun dia duduk dengan Nabi, orang nak bunuh pun dia duduk dengan Nabi, sehingga sebelum dia meninggal dunia Allah kira salam ke dia tuan-tuan. Allahu Rabbi ya Karim. Allah kata, ya Jibril, beritahu pada Siti Khadijah bahawa aku Allah kira salam, aku buat mahligai, aku buat rumah, siap dah. Dia mati tu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kelebihan yang amat besar. Mana-mana mak hak mari, isteri hak mari malam ni, perempuan-perempuan hak mari ni, kalau kita nak masuk surga, kita kena setia dengan suami kita. Kita kena duduk dengan suami kita. Walau huduh, walau bagaimana pun jaga, maka Allah Ta'ala akan beri kita kemuliaan yang besar tuan-tuan di dunia dan di akhirat. Jadi Siti Khadijah ni semua isteri Nabi
mandul, tak beranak kecuali dia seorang. Bini Nabi dalam kitab sirah beritahu, ada setengah kata 16 orang, ada setengah kata 11 orang, ada setengah kata 9 orang. Tapi hak jumhur ulama beritahu semua isteri Nabi mandul kecuali Siti Khadijah seorang je beranak dengan Mariatul Qibtiyah, anak Raja Mesir. Ya hadiah ke Nabi, dia boleh seorang anak. Ni lagi semua dengan Siti Khadijah. Termasuklah Siti Fatimah radhiyallahu anha, isteri Sayyidina Ali, adalah anak kepada Khadijatul Kubra, isteri Nabi yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ni apa nak rayak sehadis ni tuan-tuan. Hak mari ni kena pakat beramal doa apa nak rayak ni. Bulan Rejab ni besar doa ni adik kakak. Sebelum daripada amo mari baca ni, amo tengok dalam satu kitab yang kecil nama Majmu'us Syarif, dikarang oleh seorang ulama yang wali, lagi arif billah, lagi takwa pada Allah. Dalam kitab tu dia mari hadis yang amo akan sebut pada adik kakak pada malam ni. Hak mari malam ni tak rugi insya-Allah. Walaupun dia mau mari jauh, walaupun dia mau mari dekat, walaupun dia mau welu, walaupun dia mau orang tua, walaupun dia mau orang jahil, walaupun dia mau orang ngaji, sehingga dalam hadis ni hamba baca, walaupun orang tu wajib masuk neraka, dia baca doa ni tak masuk neraka adik kakak. Allahu Rabbi ya Karim. Pendek je doanya tuan-tuan. Amo yakin semua malam ni boleh hama doa ni. Zikir ni lebih-lebih lagi lah ni bulan Rajab. Kerana Nabi rayak pada Sayyidina Ali ni bulan Rajab baca hak ni. Ni lah ni duduk bulan Rajab ni tuan-tuan. Kau dia tak abang, takut kena daun ketung yen. Duk mikir bulan ni bulan sopa kau gapo. Bulan Rajab ni adik kakak semua. Nabi rayak hadis pada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sebelum hamba cerita hadis, hamba cerita dulu riwayat hadis, perawi hadis ni tuan-tuan, supaya kita ngaji ilmu sahabat sirah ni, supaya kita tahu sebelum kita nak baca hadis. Kerana banyak ke orang ni baca hadis tapi tak tahu rawi hadis. Kita kena tahu nama gapo, dia beranak bila, mati bila. Ni dia panggil ilmu sirah. Ya jari orang kita belajar lah ni. Banyak ke orang kita kalau ngaji pondok pun tutup pakai ngaji ilmu fiqh, ilmu usuluddin, ilmu tasawuf, ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu mantiq, ilmu balaghah. Comel. Tapi kebanyakannya orang tinggal ilmu siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, siratus sahabah. Sebagaimana orang dakwah tabligh dia suka baca kitab Hayatus Sahabah, kehidupan sahabat Nabi. Kita boleh tahu sejarah sahabat tuan-tuan rahmati Allah. Dikarang oleh Maulana Zakaria Yusuf Kandahlawi rahmatullah alaih, satu kitab yang sangat masyhur mengenai dengan sirah sahabat yang dinamakan Hayatus Sahabah. Dalam kitab ni dia cerita rawi-rawi hadis sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Sayyidina Ali ni tuan-tuan, waktu dia budak lagi Allah beri dia cerdik. Dia masuk Islam ni umur 10 tahun. Sayyidina Ali. Kerana ayah dia ni bukan asal Islam. Bila dia masuk Islam umur 10 tahun, dan dialah kanak-kanak yang pertama masuk Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur 10 tahun adik kakak. Bila dia masuk Islam umur 10 tahun, Allah uji dia bila dia masuk Islam. Waktu tu orang nak bunuh Nabi tuan-tuan. Nak bunuh Nabi. Dalam peristiwa hijrah, orang nak bunuh Nabi tuan-tuan. Waktu tu dia umur 10 tahun. Lalu Nabi ni tuan-tuan panggil dia. Wahai Sayyidina Ali, lah ni orang nak mari riku aku, nak bunuh aku minta mu tidur tempat tidur aku. Allahu Rabbi ya Karim. Baru masuk Islam ada ujian dah. Tidak kata baru masuk Islam kan? Berehat dululah. Dah. Ada ujian lalu adik kakak. Orang nak bunuh Nabi, Nabi kata mu mari tidur rumah aku. Kalau kita orang nak bunuh, nak kita tidur kat hati. Tak pergi adik kakak.
Tak ada pasal lagi mati, baik kita duduk rumah. Ni dah, dia sanggup. Tak apa ya Rasulullah, aku tidur. Bila dia pergi tidur rumah Nabi tuan-tuan, tidur tempat tidur Nabi, selimut makan selimut Nabi. Umur baru 10 tahun. Orang kafir keliku rumah Nabi. Dia cerita ni disebut dalam surah Yasin. Tuan-tuan orang mari malam ni semua baca surah Yasin. Dah. Lebih-lebih lagi malam Jumaat. Baca surah Yasin. Dalam Yasin sebut awal lagi. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Awal Yasin lagi. Ayat ni cerita hijrah ni tuan-tuan. Sayyidina Ali waktu dia pergi tidur tempat tidur Nabi, dia haiatkan selimut hak Nabi selimut. Orang kafir pun mari likur rumah Nabi. Bila mari likur rumah Nabi, dalam riwayat Nabi disebut Nabi kita ambil pasir cekok tuan-tuan. Pegang dia tangan. Nabi baca ayat ni, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi tiup tuan-tuan pasir hak Nabi ambil. Mengikut riwayat pasir tu terbang masuk dalam mata semua orang hak nak bunuh Nabi tuan-tuan. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Allah Ta'ala kata aku buat depan mereka tu ada dinding. Wa min khalfihim sadda. Belakang mereka tu ada dinding. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Orang kafir nak bunuh Nabi tadi, Allah tutup pandangan, tak nampak tuan-tuan. Akhirnya Nabi kita berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar dengan selamat tuan-tuan semua. Akhirnya orang kafir sat ni masuk dalam rumah Nabi. Bila masuk dalam rumah Nabi, dia tengok kok dia ni, dia kata ada orang tidur. Nabi ni ada. Dia tak tahu Nabi tubik dah. Dia pun masuk-masuk cedok kain selimut. Sayyidina Ali budak lagi. Dia pun tak jadi bunuh. Tutup. Dia tanya gimana Muhammad? Tak ada, aku tak tahu. Nak rayaknya tuan-tuan, baru masuk Islam ada ujian. Ada ujian. Maka kita nak bawa jalan agama. Begitu juga supaya kita nak ceramah, nak dakwah, nak mengajar, mesti ada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak ceramah rata-rata ni tuan-tuan, ada ujian. Lama pula masa mari ada ujian. Nak buat pondok ada ujian, nak buat masjid ada ujian, nak ayat agama ada ujian. Tapi ujian tu kita kena lalu dengan lalu. Kerana kita kena yakin bahawa Nabi kita orang yang paling baik pun banyak lagi ujian daripada kita tuan-tuan. Ni kadang-kadang setengah orang tu lalu ujian sikit dia lari. Dia mengelak. Tak sedar aku kalau sekarang ni mari ceramah orang ada 5 orang, malah aku. Maka kita tidak akan berjaya tuan-tuan. Kita kena terus perjuangan kita sampai kita mati berdakwah. Ada orang 5 orang ke, ada orang 1000 orang ke, ada orang 5000 orang ke, tetap kena berdakwah kerana kita menyapa ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya dengan ikhlas, bukan ngajarkan orang. Nah, ada setengah orang yang ngajarkan orang. Orang ramai kok, hebat weh, ribu-ribu orang. Kalau pergi tempat balasan orang 5 orang, malah aku bukan. Kerana kita berdakwah bukan kerana orang. Orang mari kerana Allah, tak mari pun kerana Allah. Yang pentingnya kita mengajar berdakwah sehingga kita mati tuan-tuan semua. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Hadis yang amat tak cerita lagi. Amat baru cerita Sayyidina Ali baru. Kerana hadis ni Nabi pesan pada Sayyidina Ali supaya baca di bulan Rajab. Baik, sebelum lagi kita baca hadis, kita cerita lagi Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ni adik kakak dia jadi Amirul Mukminin, khalifah yang keempat, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi wafat. Nabi kita tuan-tuan meninggal dunia. Setelah Nabi kita meninggal dunia, orang kata yang pertama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni pendek ya tuan-tuan, dia pegang 2 tahun 3 bulan. Bila wafat Sayyidina Abu Bakar, ganti pula yang kedua Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lama tuan-tuan, 10 tahun ni bulan. 10 tahun ni bulan.
Lepas wafat pula Sayyidina Umar, ganti Amirul Mukminin yang ketiga Sayyidina Uthman ibn Affan. Dan dia paling lama 12 tahun. Dan bila dia wafat, ganti yang ketiga Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, lebih kurang 4 tahun 9 bulan adik kakak semua. Sayyidina Ali bila dia jadi khalifah yang keempat, dan dia ni adalah sepupu Nabi sekali dan menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila begitu, menantu ni tua-tua, tua kak, paling saya sekali Sayyidina Ali. Kerana dia ajak kecil lagi dengan Nabi, sepupu lagi. Bila begitu tua-tua, Nabi rayak ke dia, "Ya Ali, mu kena baca satu doa di bulan Rajab. Ni hak mau nak rayak ke adik kakak hak mari malam ni. Amo tengok dalam kitab tu panjang, tapi amo ambil sikit ya, kerana amo tahu dah kita orang kapur ni kalau panjang-panjang ke tak ingat." Betul ke tak mak? Betul tak adik kakak semua? Kalau panjang-panjang tak ingat, tak sah kata hak panjang wadduha pun tukar. Wa wajadaka dhaka wa wajadaka a. Kabar-kabar makmum kata gini lah weh, payah-payah rokok lah bodoh. Kerana mu tahu dah kita ni payah ngapa. Lebih-lebih lagi kita orang tua. Oh payah. Orang kata A, dia kata I. Dah lah tua tuli mula. Orang kata ba, dia kata B. Orang kata B, dia kata bu. Orang kata bu, dia kata ta. Babi buta. Jadi amo tahu dah puak kita ni payah ingat, maka amo ambil sikit ya daripada doa panjang tu supaya kita boleh beramal di bulan Rajab ni adik kakak muslimin, muslimat, ibu-ibu bapa yang dirahmati oleh Allah sekalian. Apa doanya? Amo rayak doa dulu, dan amo rayak hadis kelebihan apa dia. Baik. Doanya sikit adik kakak. Baca banyak ni bulan Rajab. Bacanya ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Satu, hak tu semua kena belakang ni hak ni. Patut tambah sikit ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin. Pak patuh. Insya-Allah hari ni dia boleh belakang doa ni malam ni. Amulah sekali lagi. Kalau tak bawa kertas pun buka telinga. Kalau tak bawa telinga, buka terosak. Rakyat tengok, cek tengok. Doa mula-mulanya baca bulan Rajab ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni doa nombor 1. Ha ni semua orang ingat belakang ni, hang yakin ingat. Kalau tak ingat ni bodoh benar. Mudah ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ni pun Nabi Yunus baca waktu dalam perut ikan pun baca doa ni ada kakak. 40 hari dia ada dalam perut ikan, 40 malam dalam perut ikan baca doa ni. Jadi doa ni baca bulan Rajab adik kakak ni. Yang pertama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 1. Kamu dia baca yang pula sikit lagi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin. 400. Insya-Allah dia boleh buat amal ni sikit yang ni adik kakak ni. Kelebihannya maka ayat lepas ni hadis. Gapo Nabi ayat kelebihan doa ni. Mula-mula dia membaca hak senang dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ha ni amo yakin semua mak-mak mari boleh baca. Ayah-ayah boleh baca. Weru-weru boleh baca walaupun kena ketung pun. Dia mudah ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insya-Allah boleh buat amal dah. Baca ni banyak.
Boleh rejak ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan melainkan-Mu ya Allah. Maha suci-Mu ya Allah. Sesungguhnya aku ya Allah menzalimi diri aku sendiri, buat nyanyi diri aku sendiri. Nabi Yunus pun baca doa ni waktu duduk dalam perut ikan 40 hari 40 malam, gelap, tak ada makan, tak ada minum, tak ada pakaian, tak ada. Baca doa ni sehingga ikan dia mutah tepi laut hari yang ke-40 tuan-tuan semua. Baca ni banyak boleh rajak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Satu. Yang kedua, hal yang membaca ni sikit ya, ada 4 baca. Yang pertama baca Rabbighfirli. Mula-mula baca Rabbighfirli. Apa makna Rabbighfirli? Apa dosa aku Tuhan? Kita nombor satu kena minta Tuhan apa dosa. Ni semua hak mari ni tuan-tuan ada dosa belakang. Ambo ada dosa, adik kakak ada dosa. Dan kita yakin kita ni dosa banyak tuan-tuan. Kalau dia berasa dia tak ada dosa, ulama kata itulah orang paling banyak dosa. Orang yang berasa dia tak ada dosa, itulah orang yang banyak dosa. Dia ingat tu. Jadi boleh jadi buat kita ni mari penuh dosa. Ambo pun banyak dosa, demo pun banyak dosa. Maka pertama kita minta dengan Allah, Rabbighfirli. Ya Allah, apa dosa aku? Ni kena minta ni. Dalam semaya per hari-hari kita duduk baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa antara dua sujud tu baca semua dah tu tuan-tuan. Boleh rejak ni banyak. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah, apa dosa aku? Yang kedua, warhamni. Ada 4 semua ni. Hak nombor 2 ni. Nombor 1, Rabbighfirli. Ya Allah, apa dosa aku? Yang kedua, warhamni. Tuhan rahmatlah aku. Minta rahmat adik kakak semua. Yang pertama minta Tuhan apa dosa. Bila Tuhan apa dosa, yang kedua minta rahmat. Rahmat ni adik kakak, dunia pun selamat, akhirat pun selamat. Rahmat, kasih sayang Allah. Bila kita dapat kasih sayang Allah, walaupun datang ujian, walaupun datang apa-apa dalam hidup, kita akan selamat di dunia dan kita akan selamat di akhirat. 2, ada 2 lagi, dia 4 semua. Yang ketiga, wa tub alayya. Nombor 1, Rabbighfirli. Nombor 2, warhamni. Nombor 3, wa tub alayya. Nombor 3 ni, wa tub alayya. Apa makna wa tub alayya? Ya Allah, aku taubat padamu. Aku taubat dah ya Allah. Aku menyesal ya Allah. Royak Tuhan. Semua buat kita ni kena taubat tuan-tuan. Kena menyesal, kena istighfar, kena doa tuan-tuan. Tuan-tuan hak mari mak ayah hak buang modah. Kita ni kau sehari kau dekat dengan kubur, bangun malam-malam, bangun. Bangun dah ustaz. Bangun apa? Bangun berok. Bangun dah ustaz, bangun kecing. Nak warna makan timun 2 butir. Bangun dah ustaz, bangun tengok bola. Bangun dah, bukan tak bangun. Bangun jemur buah pinang. Setengah tu bangun malam jemur buah pinang. Allahu Rabbi ya Karim. Tuan-tuan bangun malam-malam. Tak usah ambil banyak lah tuan-tuan. Kalau boleh 10 minit belum subuh tak apa dah. Subuh pukul berapa? Nak test sikit. Kalau tak tahu ke pun tak maya. Tengok mikir dah. Mikir cik tu tak maya mana. Subuh pukul berapa mak dia? Ayah pukul apa subuh? Ni lani ni. Lani kita bubuh lah lebih kurang pukul 5-10 minit. Betul tak? Aku orang Malaysia pun tahu. Bodoh sungguh mu ni. Mu orang Thailand tak tahu. Pukul 5-10 minit subuh lebih kurang kita kata. Mak bangun pukul 5, pukul 4:45, makna lebih kurang kita kata ada 20 minit belum subuh.
20 minit juga masuk kecing, masuk ambil air semaya, habis 10 minit. Ada 10 minit lagi di atas jadah, akak tangan. Wa tub alayya ya Allah, wa tub alayya ya Allah. Aku taubat ya Allah, aku nyesal ya Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, hapus dosaku. Ya Allah, rahmat aku. Ya Allah, aku taubat ya Allah. Bangun malam-malam tuan-tuan. 3. Yang keempat ni sikit ya tuan-tuan. Yang pertama Rabbighfirli, yang kedua warhamni, yang ketiga wa tub alayya, yang keempat wa anta khairur rahimin. Wa anta khairur rahimin. Mula Tuhan yang sebaik-baik rahmat, sebaik-baik kasih sayang, sebaik-baik makna hamba ya kamu ni dapat rahmat ya Allah. Kamu beri rahmat pada kami kerana kami yakin kamu ni wa anta khairur rahimin, sebaik-baik memberi kasih sayang pada hamba. Ni 4 perkara ni tuan-tuan. Mudah sekali lagi. Doa yang pertama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hak ni boleh katakan semua ingat belaka. So, doa yang kedua ni ingat dah sama belik, tukar. Maka jangan tukar, kerana dalam hadisnya mari lagu tu. Yang pertama Rabbighfirli, yang kedua warhamni, yang ketiga wa tub alayya, yang keempat wa anta khairur rahimin. Pak perkara ni mak ayah dia dah. Insya-Allah ada buku tulis. Tak ada buku buka telinga. Tak ada telinga buka terosak. Tak ada terosak nak agak mana? Tak tahu dah lah. Jadi dengan molek tuan-tuan klik amal ni banyak dalam bulan Rajab ni. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin. 4 perkara. Dalam hadis Nabi kata, siapa dia baca doa ni dalam bulan Rajab ni, hatta membawa yak doa ni, kelebihan pula ni. Kelebihan banyak ni ada kakak. Ni bulan Rajab ni. Bulan Syakban tak usah cerita lah, hak tu cerita lain ni, duduk bulan Rajab dulu. Siapa dia baca doa ni? Doa mana? Doa amal sebut sana. Doanya panjang, cuma amal ambil tu nak mudah kita amal. Hak pendek. Yang pertama dia akan dapat, kata Nabi, siapa dia baca doa tadi, Allah beri dia pahala serupa dengan 70,000 orang Nabi dan Rasul. Ni nombor 1 dia boleh. Siapa dia baca doa saat ni, pahala dia serupa dengan 70,000 orang Nabi dan Rasul. Allahu Rabbi ya Karim. Nabi Rasul ni kalau seorang pun cukup dah tuan-tuan. Ni kalau kita baca doa saat ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin. Yang pertama Nabi kata, orang tu akan dapat pahala serupa dengan 70,000 orang Nabi dan Rasul. Ni yang pertama. Yang kedua, siapa dia baca doa saat ni? Ni banyak kelebihan dalam hadis ni, cerita panjang dekat akak. Yang kedua, siapa dia baca doa saat ni, dia akan dapat pahala serupa dengan 70,000 orang malaikat. Hak saat ni 70,000 orang Nabi Rasul, Nabi Raya. Yang kedua, dia boleh pahala serupa dengan 70,000 orang malaikat. Allahu Rabbi, malaikat ni kalau seorang pun padat dah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran sifat malaikat, alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sun Allah ma amarahum wa ma yaf'alun. Malaikat ni tak selama lah dia kata. Kalau seorang pun cukup dah.
malaikat ni tak ada seorang pun yang buat maksiat pada Allah. Semua malaikat turut perintah Allah. Semua malaikat buat benda baik. Tak ada malaikat buat benda jahat. Tiba-tiba baca doa saat ni, Nabi kata mu akan dapat pahala serupa dengan 70,000 orang malaikat. Allahu Rabbi tuan. Kalau tak saya baca lagi hari ni kan, bodoh benar dah lah. Nak baca banyak bulan Rajab nak habis dah ni, seminggu 2 lagi nak masuk Syakban dah muk dia. Baca dah, klik ni wa amma. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. 1. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin. 2. Amma ni bulan Rajab insya-Allah. Itulah kedua Nabi kata. Yang pertama dapat pahala 70,000 orang Nabi dan Rasul. Yang kedua dapat pahala 70,000 orang malaikat. Yang ketiga disebut dalam hadis ni panjang dia kakak. Pukul berapa dah kita ni? Dekat sejadah ni tuan-tuan. Tak apa, kita pergi sikit lagi. Ambo pun tak si kecek banyak kerana tengah malam pula demo nak kelik. Nah, kita ada sultan esok lagi Malaysia untuk bulan ni adik kakak. Malaysia di Kapur Cerai Penarik. Rumah Nayuk Mi nak tutup meniasai. Tok meniasai cabai pak Tok Titi tu. Jadi Malaysia di rumah natu dia di Kapur Cerai Penarik. Pada Malaysia sultan habislah 4 malam hamba mari trip ni untuk bulan ni. Bulan depan tu nanti hamba perlu doa kat dia makan raya mana-mana dekat kakak semua. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga kelebihan orang baca doa saat ni. Doa hamba sebut kat kakak tadi. Nabi kata yang ketiga, siapa dia yang baca doa saat ni di bulan Rajab, Allah beri pahala 70,000 orang mati syahid pada jalan Allah Taala. 70,000 orang syuhada. Orang mati syahid. Tuan-tuan, mati syahid ni kalau seorang pun masuk surga dah. Tapi ada orang mati syahid tak boleh masuk surga, Nabi kata. Siapa? Orang yang mati ada hutang tak bayar. Ni mok-mok hok mari, ayah-ayah hok mari malam ni. Nah, alhamdulillah. Walaupun sekarang ni tuan-tuan ceramah boleh katakan nak malam ada. Situ babo tu, situ babo ni, tapi alhamdulillah malam ni ramai juga sini boleh mari. Alhamdulillah. Jadi Nayuk Mi kita Cik Amik ayat dah tadi dengan sebab hamba mari jalan dalam 3 wilayah ni, alhamdulillah takdir Allah Taala babo-babo lain pun boleh turun belakang hari ni dengan selamat, boleh turun ceramah baca tiap-tiap malam yang tidak ada gangguan hari ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Nah, baik. Lalu 3 Nabi kata boleh pahala 70,000 orang mati syahid. Seorang mati syahid pada dah masuk surga. Orang mati syahid ni tuan-tuan, ruh dia bila mati tu hapus dalam seekor burung warna hijau dalam surga. Nabi wayak. Burung saat ni waktu terbang ruh dia ikut nak pergi mana? Ikut nak pergi. Dalam Quran Allah sebut, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ruh ni tak ada orang tahu kecuali Allah. Nabi kata orang yang mati syahid, ruh dia tu terhapus dalam seekor burung warna hijau. Burung ni waktu terbang pergi mana-mana dalam surga Allah. Tiba-tiba kalau orang baca doa tadi di bulan Rajab, pahalanya lebih besar daripada 70,000 orang mati syahid adik kakak. Allahu Rabbi. Klik ni kena wa amal. Klik wa amal tuan-tuan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin. Banyak kali amal tu nak suruh dia ingat lah. Nak suruh dia ingat. Kalau hok tidur tu celak mula. Celak semula, celak mula. Sama-sama kita buat amal. Bukan payah ni ada kakak. Ya payah tu buat apa? Kena tanya dulu. Apa benda senang kita payah? Imam Ghazali jawab dalam kitab dia Ihya Ulumuddin.
Bapa yang kita payah nak buat amal. Imam Ghazali kata inna thiqata minaz zunubi tamna'u min khifatil ibadah. Yang kita jadi payah nak buat ibadat ni, kata Imam Ghazali, walaupun benar mudah, bapa payah nak buat. Kerana sebab yang paling besar, kata Imam Ghazali, ialah kamu dosa banyak pada Allah Ta'ala. Dosa banyak. Dan dosa banyak tak jadi nak buat baik. Tak jadi mulut nak sebut Allah, tak jadi. Tak jadi mulut nak sebut subhanallah, tak jadi mulut nak sebut la ilaha illallah. Kerana bila kita dosa banyak, Allah tak izin mulut kita gerak sebut nama Allah dekat semua. Maka orang yang baca doa tadi, kelebihannya ialah mendapat pahala lebih daripada 70,000 orang mati syahid. Allahu Rabbi ya Karim. Ini yang ketiga, tuan-tuan. Orang yang mati syahid, kalau ada hutang tak masuk surga. Kena bayar hutang dekat akak. Orang kita ni kat Allah mudah menang berhutang. Ni hamba baca 2-3 malam ni, hamba tak tinggal ni supaya dia mau buat amal. Ada seorang sahabat, dia pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku hutang banyak, nak buat lagu mana? Nabi tak ayak, mu kena bayar, kalau tidak gini. Nabi tak ayak tu. Nabi ajar satu doa biar dia amal. Ni, orang jenis berhib hutang ni, mari ni ngamal lah. Lebih banyak mana orang kita ni berhutang kedai. Lebih-lebih lagi kedai kopi. Kedai kopi ke dia bawa biti dia tak cukup semua mak dia. Betul tak mak? Tengok mak rakyat dia tu, abang dia lah gitu lah tu. Nah, dia pergi makan teh kedai, dia tengok pulut sedap, dia makan pulut. Dia tengok kuih sedap, dia makan kuih. Dia tengok laksa ada, gomo laksa pula. Pitihnya bawa 20 kok. Tanya nak bayar, berapa ni? 70. Tu yang kedai kata 70. Dia pun tengok, dia poket ada 20. Dia kata 50 lagi, karil lah. Ni banyak nyakit ni. Nyakit ni banyak ni orang kita. Karil dia. Pagi lagi karil tu dia tak ingat pula. Bila tak ingat, Allah, hamba tak ingat, ginilah. Esok dah. Ni nyakit ni banyak ni, adik kakak ni. Bila esok dah, kabar-kabar mati lusa. Ni, dengar molek ni. Jadi bila kita mati, hak kita tak bayar, tak ada kedai kopi. Anak kita tahu ke tak? Tahu ke tak? Tak tahu. Kerana jari orang kita berhutang, dia klik rakyat. Sedangkan Quran suruh rakyat, suruh tulis. Ni tuan-tuan, dalam Quran Allah Ta'ala ajar bila nak berhutang. Ya ayyuhallazina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Bila mu nak berhutang, Allah Ta'ala kata faktubuh, mu kena tulis. Tulis. Kita pergi kedai kita tulis. Hari ni berapa bulan? Hari ni 8 hari bulan. Pukul 9 aku berhutang 20 kok. Buku tu tunjukkan ni. Ayah berhutang tu kedai tu tak bayar. Dia mau buat lagu tu ke tak? Dah. Jawab lalu Senin. Dah. Derah sikit. Dah. Jadi bila dah, kalau kita mati, anak kita tak tahu. Betul tak adik kakak? Bila tak tahu, dia nak bayar tak boleh. Maka tak tahu. Ataupun kalau tahu banyak, dia tak bayar juga. Dia tak ada asal dia bayar. Biar mampu dia sore. Siapa dia suruh berhutang nak kau juta, nak bayar mana? Kau kena jual tanah. Jadi jangan berhutang tuan-tuan. Dia tentu kita tak ada, tak sah. Lah ni berhutang belakang, lah ni beli tikar, berhutang tak sah. Betul tak? Betul. Lah tu. Tak sah pergi jual tikar rumah dengan motor. Tak sah pun pandai dia pergi cari orang payah nak bayar. Syekh Rabbana. Setengah tu gelas Syekh Rabbana. Tidak kata Syekh Rabbanu dah. Baik. Dia pergi tengok rumah orang kan, orang tua-tua duduk selok tangga, dia pun masuk dengan motor. Tak sah. Dia kata, mak, kita ada bawa kain, comel, tikar, comel, peti, comel belakang. Tak kira dia raya, huduh, nak mana nak beli? Tentu dia raya comel. Gemuk ni muka motor pula kita orang kena bagi dua pula.
Tapi walaupun jenis motor orang pun dia jenis suka berhutang. Berhutang semua. Beli tikar berhutang, beli kereta berhutang, beli rumah berhutang. Setengah tu dah. Beli moga mana air. Mana air orang panggil apa sini? Buah air ke panas cocok tu. Kendi ke apa jak tu. Nak bubuh juga panah air, berhutang juga, berhutang belakang. Dah, berhutang ke tu, berhutang ke ni, akhirnya kita mati tak ingat dah tuan kalau tak tulis. Maka sebab itulah Quran ajar pada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Bila kamu nak berhutang orang beriman, kamu kena tulis dan ada saksi yang adil. Panggil anak kita, bini kita, tulis. Hari ni berapa hari bulan berapa, tulis. Tujuan bila kita mati, anak tu tengok, oh ayuh aku ada berhutang dengan dia ni, boleh pergi cari. Oh ayuh aku ada hutang kedai ni, boleh pergi bayar. Pak kalau tak tahu. Sebab tu tuan-tuan hak mari yang menafsir, belum pada semaya mayat. Nah, kita kena rayak dulu kat orang sebelum pada semaya. Ada orang rayak lepas semaya. Lepas semaya tak comel, dia kena rayak belum pada semaya. Lagu mana belum pada semaya? Mayat depan ni, mayat ni. Ayuh kita contohnya, kita anak belum pada semaya, kita pun rayak. Assalamualaikum adik kakak semua hak mari nak semaya ni. Ayuh hamba ke, mak hamba ke, kakak hamba ke, cik hamba ke, tok nye ke, tak kira lah. Hamba nak rayak kata kalau dia ada hutang, hamba sanggup bayar. Dia kena rayak gitu. Jadi semua hak mari ni tolong rayak weh. Kalau ada hutang, mari jumpa dengan hamba. Kena rayak. Jadi bila dia sanggup gitu, hutang banyak tadi ulama kata tak ada dah. Naik atas hak dia sanggup. Faham ni? Barulah kita pun semaya banyak. Usalli ala hadzal mayyitih mayyita. Maya banyak boleh pitih kita. Ni ramai benar tu lagu tu. Dia tak belajar mana semaya banyak. Dia reti nak pergi boleh pitih yang gula. Dia pun niat usalli ala hadzal mayyitih mayyita. Semaya banyak boleh pitih kita. Takbir 4 kali. Allahu akbar, orang baca tah, dia dak Allahu akbar. Berahlah skala. Orang takbir kedua Allahu akbar selawat ke Nabi, dia dak Allahu akbar, kotaklah buku. Tua-tua semua jadi nak rayak kata hutang ni tak boleh main-main. Nabi kita sendiri pernah pergi semaya mayak satu orang mati, Nabi undur semula adik kakak. Nabi nak semaya tapi Nabi undur semula. Nabi kata ni siapa ni? Ayah hamba. Ada hutang? Ada Nabi tak semaya. Karena kalau semaya pun Nabi kata tak masuk surga orang yang tidak naik roh, orang yang mati ada hutang. Maka ada seorang sahabat tadi dia pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku ni hutang banyak, nak buat lagu mana? Lalu Nabi ajar satu doa ke dia. Mak-mak semua ayah, baca doa ni tiap-tiap lepas semaya baca. Lagu mana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa tu baca tiap-tiap lepas semaya. Sahabat tadi pun kelik baca lepas maya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika min ajzi wal kasal wa a'udzubika min jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Tiap-tiap hari lepas zuhur baca, lepas asar baca, lepas maghrib baca, lepas isya baca, lepas subuh baca. Dia pun boleh bayar belaka hutang dia. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku dulu hutang banyak, tapi sekarang aku amat doa mu ajar tu, lah ni beres. Tak ada doa. Mengikut riwayat selepas dia pergi jumpa Nabi tu, esok dia meninggal dunia, dia kata. Makna mati tak ada hutang. Nak rayak itulah doa yang mujarab, doa yang mustajab. Kena baca adik kakak, sebab
kalau mati syahid sekalipun, orang yang mati ada hutang, ruh tak naik ke langit. Allahu Rabbi. Maka kelebihan yang ketiga, orang yang baca doa di bulan Rajab tadi, ialah yang pertama, pahala serupa dengan 70,000 orang Nabi dan Rasul. Yang kedua, serupa dengan 70,000 orang malaikat. Dan yang ketiga, serupa dengan 70,000 orang yang mati syahid, adik kakak. Yang keempat, amun nak sebut sikit lagi. Lah ni masa kita tu sejak dah. Lah ni tuan, orang nampak budak nak kutip khairat dah. Lah ni budak nak kutip khairat dah, adik kakak. Nah, adik-adik kena jalan molek, kutip wirata. Jangan duduk situ getek, sini getek. Ni ramai ni comor getek masuk dekat. Kena kutip start daripada 4 duk bakaya lagi hari ni. Noh, belakang ni. Ayah ni dekat 2,000 ekor hari ni tak cukup adik kakak. Mujur aku boleh makan dah 2 ekor hari ni. Sekor pagi lagi. Pukul 9 makan dah ayah. Sekor yang kedua waktu zuhur. Mujur tak gamu asar, tak ada sajalah. Dah ayat tu dah 1,000 ekor lebih hari ni habis. Allahu Rabbi. Pakai nak jamu mari malam ni ramai ribu-ribu ni. Tak cukup lah. Jadi Nayuk kena buat semula. Ustaz-ustaz tadika ni kena buat banyak lagi. Akan datang ni kena 3,000 ekor ayat. Baru dah insya-Allah dah. Jadi kutip khairat molek adik-adik. Mak-mak hari ni bubuh duit khairat. Hari ni atas batas nu Nayuk sebut tadi boleh 130,000 lebih kurang. Di batas nu hari ni. Jadi insya-Allah malam ni oleh kerana banyak dah tadi paling-paling sikit pun mak-mak kalau boleh 50,000 malam ni mujud dah insya-Allah. Tapi kita harap lebih pada 50 insya-Allah. Pakat bubuh adik-adik kita ni. Jangan gaduh kutip. Jalan molek. Ni ikut celah-celah kemah ni dalam rok ni ramai lagi ada ni. Siapa kau orang jual luar nu? Nak, gi minta. Nak ngaco roboh nu minta. Kalau tak beri ambil pitih, ambil benda curi buah jabil. Ambil pistol tu gi jual. Nah, jadi kutip molek ni. Kau tepi ni ramai lagi ni adik-adik. Ni kutip molek. Mak-mak tu boleh buka dah belah-belah. Dah jabil duit. Pitih tu nak bubuh khairat. Biar dah lalu dah. Insya-Allah. Baik, itu yang ketiga kelebihan doa mak-mak ayah kita semua. Baik. Hari ni kebetulannya orang puan naratiwa Kak Mah. Mari sini hari ni. Betul amu ada. Dia mari rasmi ni. Program Persatuan Tadika Obota Lubuk Besar hok Nayuk bemik kita ni tuan-tuan. Rompuan mari hari ni lama duk buang ngamo dia bilik tu. Duk makan sekali, minum air sekali. Dia kata kita minta tolong ustaz ceramah mana-mana minta tolong rakyat hal penyakit corona. Penyakit corona. Malaysia panggil coronavirus. Sini lah panggil corona ni lah ni. Adik kakak, hak ni rompuan kamu minta tolong amal rakyat. Mana-mana tempat ustaz pergi baca start pada malam ni. Esok ke bulan depan ke minta tolong ustaz rakyat ni. Rompuan rakyat kamu. Dan kemarin pula betul lah amal jumpa dengan puas sendiri. Nak retiwa. Pergi makan pulut sekali di hotel di Patani. Jumpa dengan puan naratiwa. Hari ni jumpa dengan rompuan naratiwa. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi dia suruh rakyat masalah penyakit hodok mengebok lah ni adik kakak. Malaysia jaga juga. Dah. Kamu rakyat tadi dia kata lah ni kita balik Thailand. Duk jaga orang Malaysia ni takut mari penyakit bak kita. Orang Malaysia duk jaga juga takut orang Thailand buat mari nyakit balik dia. Sama jaga. Amba pun rakyat ke kamu rompuan. Amba kata sama jaga belaka tapi kamu amba sore orang Malaysia boleh mari dek ni. Bebas suka dia. Jadi mari dek tu, mari dek ni, mari dek tu, mari dek ni. Alhamdulillah nak rakyatnya ada jaga kena pakai jaga. Lagu mana? Hok kajian naknya ialah tangan tu kena basuh sokmo nombor 1. Ugamu ajar lama dah sebelum penyakit corona mari Nabi rakyat
lagi Nabi royak dah. Lagu mana Nabi royak? Nabi royak awal lagi an-nazafatu minal iman. Nabi kata, sesungguhnya kebersihan itu separuh daripada iman, sebahagian iman. Mana agama nak suruh bersih? Bila bersih tak ada penyakit ke tuan? Maka amo minta semua hak mari malam ni kena bersih. Tubuh kena bersih, baju kena bersih, rumah kita duduk kena bersih, jambil tempat kita kecil berak pun kena bersih. Barulah tak ada penyakit corona tak ada berlaku. Ni cuma bonok gak ada berlaku lah. Setengah tu tak mandi tak rajin sebulan pun tak rajin mandi sekali. Hak tu tidak corona, kalmu kubah tu. Jadi agama suruh bersih. Jadi kerajaan kita pun suruh bersih. Ni, mana ni ada dah orang jaga pintu pagar nak masuk sembuh dulu. Sembuh. Nak suruh basuh tangan, nak suruh bersih tangan. Makan pergi dengan tangan. Nak minum pergi dengan tangan. Betul tak ada kakak? Nak pakai baju pergi dengan tangan. Nak bawa steril kereta pergi dengan tangan. Nak bawa motor pergi dengan tangan. Maka sebab itulah kerajaan minta tangan tu kena basuh semua. Maka agama pun ajar, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sayang pada orang yang bersih. In an-nazafatu minal iman. Dalam hadis lain, bunyal Islam ala nazafah. Agama itu dibina di atas kebersihan. Maka amo minta semua hak mari malam ni, termasuk diri amo sendiri, kita kena jaga kebersihan. Baju kita nak pakai kena bersih. Tubuh kita kena bersih. Kita nak makan kena basuh tangan dulu, bersih. Ni setengah orang tu kuku tak aja kerak dekat kuku. Ngaku kucing, comel kucing. Allahu Rabbi. Sebab tu Nabi suruh kerak kuku seminggu sekali. Adik kakak, kerak kuku ni dalam seminggu ada 3 hari sunat. Ni tanda molek, beringat dia kepala. Dalam seminggu ada 3 hari sunat kerak kuku. Dia boleh pilih 3 hari ni nak hari gapo. Yang pertama hari Jumaat. Dalam seminggu sunat hari Jumaat kerak kuku. Hari Jumaat ni bila mulanya? Mulanya ialah kalau molek hari ni dia mula di subuh. Contohnya kita kata hari ni hari Khamis, malam Jumaat dia panggil malam, tak sih malam. Nak hari mana start subuh esok. Siapa kau ngorek? Tu keraklah masa mana pun. Nak kerak pagi, nak kerak petang, nak kerak tengah hari Jumaat. Tetapi walaupun sunat hari Jumaat, yang paling afdal, hak paling molek kata ulama selepas sembahyang Jumaat. Hari Jumaat tu sunat dah kerak kuku, tapi hak molek lagi selepas sembahyang Jumaat. Orang tino tak pergi Jumaat ustaz. Orang tino muka tak wajib. Ya betul. Walaupun orang tino tak wajib Jumaat, dia sunat kerak kuku setelah orang jatuh kelik sembahyang Jumaat. Afdal hak molek tu. Satu. Yang kedua hari Khamis. Dalam seminggu misal kata demo tak ada kerak hari Jumaat, sibuk kerak hari Khamis. Mak-mak, ayah-ayah kerak hari Khamis. Weru-weru walaupun duk pegang ketung pun kerak kuku hari Khamis. Tak ada hari Jumaat, hari Khamis kerak kuku, sunat juga. Yang ketiga, dia ada 3 hari yang sunat. Yang ketiga hari Isnin. Esok hari apa? Esok hari Senin. Hak mana panjang tu kerak esok. Selasa dah. Ya. Aku tak ingat dah aku. Jadi kalau hari Isnin dah. Kutip. Kutip banyak adik dia. Jangan kutip batu bubuh sudah. Jadi lama 3 hari Senin. Adik kakak dia hari Senin sunat kerak kuku. Amulai sekali lagi dalam seminggu 3 hari sunat kerak kuku. Yang pertama hari Jumaat, yang kedua hari Khamis, yang 3 hari Senin. 3 hari. Ada 4 hari lagi makruh. Makruh. Bukan sekat makruh, ulama kata siapa dia kerak kuku pada 4 hari lagi, maka dia akan mewarisi papa dalam hidup dia. Jadi papa. Jadi payah dapat rezeki. Rezeki jadi payah dapat kalau kita kerak kuku pada 4 hari lagi, tuan-tuan. Jadi itu disebut di dalam kitab-kitab. Jadi nak royak kata agama ajar kebersihan. Sebelum
supaya kita bersih. Supaya juga bulu ni, bulu. Tubuh kita ni banyak bulu. Ada bulu tiak, ada bulu kening, ada bulu janggut, ada misa, ada gapo ni tepi ni orang panggil sini, jebeng, jambe kau gapo? Ha ni jebeng. Orang kita ni panggil jebeng. Orang luar aku lupa dia panggil jambang. Kita orang Kelantan ni kalau jambe, tak ada berok nu jambe. Jadi tubuh kita ni banyak bulu. Ada bulu betis, ada bulu pohon, ada bulu macam-macam. Tiak, ada bulu mata, ada misa, ada janggut. Baik, agama kata jangan lebih pada 40 hari. Setengah orang ke tiak tu 20 tahun tak ada cukup tiak ni. Akak tangan nak semaya tu rubuh tak email sebelah. Bulu tiak hanya 20 tahun. Akak baju tu duk sambung dengan pinggir. Sini. Bulu tiak. Allahu Rabbi, mak dia kena cukur lah. Cukur atau cabut. Bulu tiak ni cabut. Jangan lebih pada 40 hari kata ulama. 40 hari ni maknanya sebulan lebih. Ni 2 tahun tak je cabut. Hak tu juga Allahu Akbar. Itik pun mampu. Kena buat bulu tiak. Baik, misa pula ni, misa orang jatuh. Orang tengok dia tak ada misa, kalau ada tu ada juga jarang lah. Dia panggil an-nadirukal ma'dum. Benar tak ada jarang berlaku tu kira tak ada lah. Orang tengok kalau ada misa janggut, berat. Tapi ada Mekah berlaku dah ni ada kakak. Orang tengok tengah tawah ada janggut. Dia ada gambar orang rakyat. Orang Tino ni tuan-tuan, tengah duk tawah Mekah tu ada janggut supaya jatuh. Tapi dalam kitab fiqhnya usul fiqh dia kata an-nadirukal ma'dum, benda hak jarang berlaku dikira tak ada. Jadi amun nak rakyat katanya agama ajar misa orang jatuh sunat guting ataupun cukur. Ni gak setengah tu gak Allah misa nak minum air kan. Dia seruk tu ingat kau seruk air apa seruk misa dia. Dia seruk tu bunyi. Ingat kau masuk air apa masuk misa dia mulut. Panjang misa pada setera. Allahu Rabbi. Setengah tu kan misa ni tutup 2 bibir mulut. Nah, misa ni di atas ni. Tutup rapat di janggut misa. La haula wala. Rima tengok pun. Ni bekal pada aku ni. Rima lagi. Siapa panggil? Serah. Jangan tukar. Serah rima, serah tika. Serah baju. Ingat aku tak pandai kau put tadai. Rima tengok takut. Nah. Setengah tu misa Allah panjang. Kena kerak kerak. Malu ke rima. Rima cukup. Jadi tuan-tuan kena jaga kebersihan sebab tu bila bersih dia tak ada penyakit. Tuan-tuan kita tengok di Rum Payaban. Ambo bila mari sini ambo kerak pergi Rum Payaban tapi bukan aku sakit, kita tengok orang sakit. Rum Payaban Naratiwa, Rum Payaban Jala, Rum Payaban Sungai Kolok. Baru ni ambo pergi Sungai Kolok. Dia ada Rum Payaban tepi ni tuan-tuan. Hospital Kolok ni comel. Bersih. Amogi tu betul lah po'ong dia tu. Dah, dia kenal. Dia kata ni ustaz budak ke? Kata ustaz tua. Orang panggil ustaz budak. Po'ong dia. Po'ong tu. Rum Payaban Sungai Kolok. Amo pergi, dia kata ustaz, mari buat apa sini? Sakit ke? Kata dah, anak amba sebaya. Amba kata orang lain main sebai. Kata mari nak tengok ziarah. Dia pun bawa amba adik kakak round. Kita pun tengok kiri kanan. Bersih comel. Amba pun royak ke po'ong. Walaupun yang tidak Islam, kita royak ke dia agama ajar bersih ni sihat.
Walaupun dia agama asing. Nabi kata an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Nabi kata bunyal Islamu 'alan nazafah. Agama itu terdiri di atas bersih. Dia kata betul ustaz. Kap. Po'ong tu tidak Islam. Kita pergi melawak tu dia kata comel. Maka rumpuan hari ni Kak Moh pun minta tolong sama rakyat adik kakak semua hak mari. Kita diminta menjaga kebersihan kerana lah ni penyakit ni duk merebak sampai ke Mekah Madinah adik kakak. Mekah Madinah cerita hak terbaru dalam sehari dua ni tak benar. Semaya lama, waktu semaya dia minta hamba tubik selalu dia buka hanya sejam setiap waktu semaya. Zuhur sejam, asar sejam, Maghrib sejam, Isya sejam, subuh sejam. Lepas tu dia hamba tak boleh duduk dalam masjid, so duduk luar sikit. Kalau tawaf pun tak benar, tawaf Kaabah bawah. Sebab tu lah ni gambar tak ada orang tawaf di Kaabah tu. Dia hamba mari duduk bawah ni sikit, jauh. Kerana KJS Saudi dalam sehari dua ni beritahu dia nak basuh semua masjid haram. Dia nak basuh dengan kereta hok sembuh air tu. Dia nak basuh daripada tingkat atas tu sekali dengan kerambu Kaabah, dengan hijab Ismail, dengan gapo, dia nak basuh habis adik kakak. KJS Saudi tubik dalam sehari dua ni rakyat. Dia basuh tak sewi ada penyakit. Sebab itulah hari ni semua negara Malaysia, Thailand, Indonesia, Jepun, China, Amerika mana pun tidak dibenarkan mengerjakan umrah. Tak lagi umrah. Thailand pun tak lagi, Malaysia pun tak lagi, Singapura pun tak lagi. Sampai hari ni adik kakak kosong. Boleh kata ke orang tempatan saja pergi semaya. Dak orang negara luar tak boleh pergi umrah. Jadi lah ni hamba takutnya gini adik kakak. Allah Taala nak uji panjang sampai Ramadan ni pun tak benar lagi. Hak berat lagi haji tahun ni pun dia tak pergi lagi. Jadi hamba minta semua adik kakak hak mari ni bangun malam-malam doa, ya Allah, ilahlah corona. Ilahlah corona. Tak usah sebut ke Arab lah payah, sebut ke Melayu. Bangun malam-malam kan hak mari ni, ya Allah. Ada Nabi ajar satu doa. Baca tak sewi kena penyakit. Doa lagu mana? Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Minta jauh daripada bala. Doa ni banyak adik kakak. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada' wa syamatatil a'da. InsyaAllah mudah-mudahan kita berdoa berkat majlis ilmu malam ni Allah hilangkan penyakit ni insya-Allah, amin. Semua penyakit ni hok di China lah ni, hok di Malaysia baik, Thailand baik, semua insya-Allah Allah hilang secepat mungkin. Dan insya-Allah kita minta KJS Saudi akan buka balik umrah dengan orang boleh pergi dengan aman sampai bila-bila insya-Allah. Sebab itulah lah ni bila mari penyakit ni orang tak boleh pergi Mekah. Hamba teringat satu hadis Nabi kata, ziarahlah Mekah. Satu hari orang tidak akan ziarah. Nabi kata antara tanda kiamat yang akan berlaku akhir zaman ialah orang tak pergi dah Mekah. Lah ni ya dah ni. Ada dalam hadis. Tanda kiamat Mekah tak ada orang pergi. Iyalah ni. Orang nak pergi tapi sekat jadi tak ada orang panggil. Kalau penyakit ni merebak sampai ke Ramadan, sampai ke musim haji, akhirnya tak ada Mekah adik kakak. Maka nak rayaknya semua alamat hak Nabi rayak tu lah ni timbul belaka dah adik kakak semua. Jadi masa panjang dah hamba nak duduk pula Jadi adik kakak semua kita kena berdoa lah banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya penyakit corona ni Allah Ta'ala wilayah insya-Allah. Kalau boleh secepat mungkin adik kakak, kalau boleh dalam sebulan dua ni minta Allah Ta'ala perilah dan insya-Allah umrah buka semula dan Ramadan dan haji ni dengan selamat insya-Allah Ta'ala. Jadi yang merasa sekadar itulah tazkirah kita tu sejam lebih dah malam ni. Insya-Allah hamba jawab beberapa soalan. Sebelum daripada
kita apa nama ni, perhabis majlis kita pada malam yang mulia ini, adik kakak semua. Baik. Jadi sebelum pada hamba jawab beberapa soalan, doa tadi tuan-tuan kena beramallah bulan Rajab ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin rabbighfirli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin. Ingat ke tak tu? Nama dok mai corona ile habis doa tadi. Mai corona habis. Itu dia mana. Baik, soalan yang pertama dia mau buat mari. Soalan yang pertama, ustaz, minta urus sikit isteri yang tidak taat ke suami. Dan dia buat main-main dengan semaya. Hak ni tentu dah orang jatuh tulis. Kerana dia tanya isteri tu makna toke dia jatuh isteri. Mana soalan ni? Dah. Orang jatuh dia tanya. Isteri yang tidak taat pada suami, lagu mana? Baik, dia gini tuan-tuan. Nak taat tu boleh, syaratnya suami tu dulu kena taat juga. Mana boleh kita nak taat, dia tak taat, lagu mana? Nak bangun tak sedap tak kursi ni, cahaya. Jadi dia mau tanya soalannya, tuan-tuan semua, isteri tak taat pada suami. Baik, lah ni gini, sebelum menjawab soalan, suami tu juga dia kena taat juga dia pun. Bukan nanti ke bini taat dia semua. Oh aku bisa, aku suami mundur dia. Tak boleh lagu tu, masuk neraka juga dia. Jadi Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Tuan-tuan baca Quran ada ayat ni. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ayat ni panjang sampai akhir. Allah Ta'ala sebut, wahai orang beriman, taatlah kamu pada Allah, taatlah pada Rasul, taat pada pemimpin. Pemimpin ni termasuk suami lah. Tapi syarat Tuhan kata, nak taat pada suamimu, pada pemimpinmu, dia tu juga ati'ullah wa ati'ur Rasul. Dia tu kena taat pada Allah dan Rasul. Contohnya kita nak taat ke laki kita, biar tentu dia dulu taat Allah Rasul. Ni dia tak mayabeh. Nak taat mana? Nafkah ni wajib pada suami ke isteri? Cuba jawab dia. Suami, tapi lah ni banyak suami duduk saja bini kerja, betul ke? Lagu mana nak taat? Setengah tu suami duduk dia tidur makan kerja dia. Tak kira lah hak sakit tu, hak sakit cerita lain. Sakit, tua, tak cekap, tu orang tak kira. Ni dah tubuh segar, muda, mai haji pun 10 papel sehari. Duk kedai kopi 5 jam sehari. Tapi tak kerja. Ya kerjanya bini. Pak dia pula duk marah ke bini. Maka orang panggil tak betul hak tu. Nak suruh bini ya taat kita. Kita dak, maka tak betul. Tapi kalau suami yang cari nafkah yang baik, semaya molek, jaga agama molek, maka kita tak taat pada dia. Nabi kata isteri itu tak boleh masuk syurga tuan. Baik, itu yang pertama. Soalan dia mau tanya mari. Soalan yang seterusnya, ustaz, tolong ayat doa lagu mana tak sebi kena penyakit corona. Mana aku tahu? Aku tak ada corona. Jadi mu kena kita tanya kena corona mana? Lagu mana doa tak sebi kena corona? Sehari dua ni dia ketua di Cina ada kakak mati kena penyakit corona. Dia ketua bomo, sini panggil bomo. Kita Malaysia panggil doktor. Kerana bahasa Melayu ambil bahasa orang putih.
Orang putih pun panggil doktor, Melayu pun panggil doktor. Tapi balik Sian ni dia pelik sikit. Dia panggil bomo, bodoh sungguh. Kalau kita Kelantan tu, bomo ni tok bomo. Hei hatu, hei jin jemalai hatu. Hatu panggil bomonya. Tapi balik sini bomo panggil bomo hospital. Amo bengong mula-mula mari. Amo mula-mula mari dek Sian mula. Ni dok lah aku boleh put taida dah ni. Mula-mula mari mula orang marek kamu, ustaz, mai kita pergi jumpa bomo. Amon ning jumpa bomo, aku ada atu bila. Duk mikir. Mak nak pergi jumpa bomo, aku bila masuk atu. Kita pun tanya, "Hei, tok bomo mana?" Dia kata tok bomo di hospital. Ada tok bomo pula dah hospital. Amo tak jadi dengar tok bomo hospital. Amo kata, nemu ni ngaruk tok bomo duduk rumah. Dia kata, sini ustaz, deketu tu orang panggil bomo. Ha royak lah ketu. Mula-mula dulu kita bengong bomo ni deketu bomo sini. Sebab kita Malaysia nu bomo ni tok bomo lah. Anu hok duk ngaruk kursi kat tok bomo hok ngaruk lah hok molek pun ada. Lebih banyak ke hok ngaruk, hei jom balai iblis. Apa dia sendiri iblis? Allahu Rabbi. Jadi kalau bomo tiu ai tawar baca ayat Quran ayat kursi, hak tu tak apa. Ni duk ngaruk, hei jin, hei setan. Pamulah kena lah. Ada kata anak demo kena buat kat orang. Pulak dah. Anak demo ni masuk hatu iblis. Dia tak layak Allah Taala wi nyakit. Dia tak nampak sakit tu Allah beri, dia sakit orang buat pula dah. La haula wala. Hak dia panggil syirik ni. Sebab tu dalam suratul Kahfi ujung ayat Quran. Dalam surah Kahfi ujung tuan-tuan Allah Taala sebut, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Mana-mana orang yang yakin dia akan mati jumpa dengan Allah, falyamal 'amalan salihan, hendaklah dia buat amal yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dia jangan syirik kepada Allah dengan sesuatu. Hari ni orang banyak sembahyang, puasa pergi Mekah tapi percaya ketuk bomo. Maka percaya ketuk bomo tu syirik dan kufur pada Allah Taala. Bukan salah bomo, bukan salah kita jumpa bomo doktor, tapi kena ingat penyakit yang sihat tu datang daripada Allah. Sakit pun Allah beri, sihat pun Allah beri. Baru kita tidak jadi syirik pada Allah Taala. Baik, soalan seterusnya. Soalan seterusnya, amalan gapo ustaz orang tina boleh masuk syurga? Amalan gapo dia? Orang tina nak boleh masuk syurga. Tuan-tuan, orang tina nak boleh masuk syurga, amalan gapo dia? Amal banyak, tidak orang tina lah, orang jatuh sekalipun. Amalan nak masuk syurga ni banyak, tuan-tuan, banyak benar nah. Salah satunya hak dia boleh nampak selalu. Gapo dia? Ni duk cokoh ni, mari majlis ilmu. Sebab Nabi sebut dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang keluar daripada rumahnya menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan permudahkan satu lorong untuk dia masuk surga Allah di akhirat. Ni, hok mari-mari ramai-ramai ni, tubik rumah mari nak dengar baca, mari nak cari ilmu. Nabi kata sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah dah mudahkan satu jalan untuk kita masuk surga Allah. Mudah-mudahan insya-Allah semua awak kita hak mari malam ni Allah jadikan ahli surga. Tak ada seorang pun ahli neraka insya-Allah taala. Jadi amal sekadar itulah pada malam yang mulia ini adik kakak semua. Mudah-mudahan kita jumpa malam esok semalam lagi. Dah, pakak pergi belakang malam esok tu di Kapur Cerai. Dah, Kapur Cerai Penarik. Rumah Nayuk Mi. Nak tutup menang biasa kita tuk titik tu minta Allah apa nama ni semua hok mari ni pakak pergi belakang malam esok lagi ada semalam lagi kemudian boleh depan pula adik kakak. Jadi sebelum kita nak baca doa ni apa nak ayat dulu jadual hok boleh depan demo tanda lah hok bawa kertas tu tanda
Ambo pun kena tulis juga lah. Pasal tak ingat banyak bulan ni situ, bulan depan sini. Baik, ambo raya ni ada hak terdekat dulu dia mau minta juga hujung bulan ni iaitu pada 29 hari bulan 3. Hari ni berapa hari ni? Hari ni 8. Esok 9. Malam esok ni ada kakak di Kampung Cerai. Kampung Cerai dah rumah Nayuk Min nak tutup menasih kita. Malam esok patut habislah. Hak dia mau minta hujung bulan ni 29 hari bulan 3. Di Kampung Tasik Kota Sungai Padi. 29 hari bulan 3. Ni sehari ni je ni. Dia mau minta di Kampung Tasik Kota. Kerana Puteng golok jumpa ambo baru ni, dia minta ambo pergi juga. Tu di Kampung Tasik Kota Sungai Padi 29 hari bulan 3. Baik habis hok bulan ni. So hok bulan depan ni, bulan 4. Ada 4 malam adik kakak. Ni. Yang pertama 7 hari bulan 4, tepat 7. Tepat 7 hari bulan 4 di Kuala Kahwin, Sisakon. Di Sisakon Kuala Kahwin, di Kampung Cering, Kuala Kahwin. Pada 7 hari bulan 4, bulan depan. Yang kedua 8 hari bulan 4. 8 hari bulan 4 di Kota Terah, Kayu Bokok. Di Kota Terah, Raman, Jalan. Pada 8 hari bulan 4 di Kota Terah. Minta hak hari ni sebab maklumat ni. Yang ketiga 9 hari bulan 4 di Tapoh Jelapang. Tapoh dekat ni. Di Tapoh tu cabai nak pergi mandi. Dalam tu ada wak tepi batas besar tu. Dah ada pada tepi tu, tepi rumah sekolah tu pada 9 hari bulan 4 di Tapoh ni. Lakoh Bukit Jelapang ni ke dekat di Tapoh dekat kakak. Yang keempat 10 hari bulan 4 di Cakuah. Teluk Ala. Cakuah ke Cekuah? Cakuah. Di Cakuah. Rumah Tok Menir dia. Dekat dengan pondok Babali Bangun Legeng. Dekat dengan pondok Babali Bangun Legeng, Cekuah. Pada 10 hari bulan 4 malam dia bulan depan tu insya-Allah dia mau pakat sebar, dia pakat pergi insya-Allah. Hak terdekatnya hujung bulan ni yang mau mari dia mau mintanya ialah 29 hari bulan 3 di Kampung Tasik Kota Sungai Padi. Jadi itulah program-program yang mau mari akan datang insya-Allah dia kata. Jadi amal sekadar itulah pada malam ni insya-Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah beri selamat mari dia selamat balik, dan mudah-mudahan Allah selamat kita daripada penyakit corona hok dak merebak hari ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah berkat kami semua mari hidup di bulan Rajab ni, di bulan Sya'ban, dan panjangkan semua mari umur kami boleh hidup dengan bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, kalau mari ni mutanda mati sebelum Ramadan ni tak sapu semula boleh hidup bulan Ramadan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mana mari dosa banyak, tidak balik majlis ni melakukan mengampun semua dosa ya Allah. Ya Allah, mari ni banyak hajat, tidak balik majlis ni terima hajat kami ya Allah. Ya Allah, mari ni banyak hutang, sesahkan hutang kami sebelum kami mati ya Allah. Ya Allah, kalau mari kami ni ada masalah, ada gitu gini dunia, minta kamu bereskan, minta kamu susahkan dunia dan lebih lagi akhirat ya Allah. Ya Allah, mu ayah kami hidup lagi ni, ampunkan mereka, panjangkan umur mereka, sihatkan tubuh badan mereka. Kalau mu ayah kami ada ni telah meninggal dunia, minta jadikan kubur mereka taman syurga ya Allah. Jangan jadikan kubur mereka luban-luban neraka ya Allah. Ya Allah, mana mari ada baru anak muda, anak kecil baru beranak, jadikan anak-anak kami anak yang soleh, anak yang boleh beri kami selamat di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami semua mari, jauhkan kami daripada bala bencana.
penyakit corona yang sedang merebak hari ini di seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami, keluarga kami daripada penyakit ini, ya Allah. Allahumma ya kashifal bala, irfa'anna kulla bala qabla nuzulin minas sama. Ya Allah, kami yakin mulah Tuhan yang akak bala, maka minta akak semula bala hokmu turun, jangan turun lagi hodok langit, minta akak semula, ya Allah. Mulah Tuhan yang maha kuasa, tidak ada Tuhan melainkan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kalau hok mari ni ada penyakit, sembuhkan penyakit, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, selamatlah kami semua yang hadir di dunia dan di akhirat, ya Allah. Pilihlah kami semua, masukkan kami, ya Allah, ke dalam surga bighairi hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, masuklah kami semua dapat syafaat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, mana-mana tutup guru ulama yang duk mengajar, panjangkan umur, ya Allah. Sihatkan tubuh badan, ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamat kami di dunia dan selamat di akhirat. Lindungi kami semua daripada azab kubur dan azab neraka, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur Nayu Cik Amin kami hok tempat buat malam ni, ya Allah. Anaknya, isterinya wis selamat, ya Allah. Jadikan tempat home yang berkat, ya Allah. Dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, minta kami semua hok mari ni mati dalam iman, ya Allah. Jangan cabut kami, jangan cabut iman kami waktu mati, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi insyaallah jangan lupa malam esok semalam lagi dah ada kakak di Kampung Ceria Penarik, minta pergi insyaallah. Dan kita jumpa pula 29 di kota, dia boleh depan pula insyaallah.